Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah saya dan juga rakan-rakan sekalian. Saya dari kumpulan 19 akan membentangkan tajuk pandemik COVID-19 di Malaysia di bawah tema COVID-19. Bersama dengan rakan-rakan saya Nurul Aini Safar binti Rosli, bernombor metrik 280941 akan memperkenalkan rakan-rakan pembentangan saya yang lain. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang pembentang termasuk diri saya sendiri, iaitu Maisara Isfahana binti Ismail bernombor metrik 280403, Teo Shinyi bernombor metrik 278529, Tao Zishuan bernombor metrik 278531, Ruvina Shini anak perempuan rawanan bernombor metrik 279666, Lasmita anak perempuan Ramachandran bernombor metrik 281854. Pandemik merupakan wabak yang boleh begitu tersebar di meluas tempat, iaitu sama ada seluruh wilayah ataupun dunia. Seperti yang kita tahu, baru-baru ini seluruh dunia kita ini menghadapi COVID-19, iaitu virus bernama coronavirus. Berdasarkan maklumat yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, coronavirus ini adalah satu jenis virus yang boleh menyebabkan kesusahan pernafasan. Coronavirus yang baru-baru ini ditemui di China merupakan coronavirus novel 2019. Coronavirus ini merupakan sejenis jangkitan yang mempunyai gejala yang serius daripada selsema hingga radang paru-paru, iaitu pneumonia. Wabak ini telah ditemui permulaan di Wuhan, China, iaitu pada Disember 2019. Seperti yang dimaklumkan, kes-kes COVID-19 yang telah dilaporkan di seluruh dunia ini merupakan 68 juta ke atas, iaitu di 218 negara dan wilayah. Duka citanya, kematian yang berlaku di seluruh dunia ini merupakan 1 juta ke atas. Wabak ini merebak secara selsema dan juga titisan pernafasan, iaitu batuk dan bersin. Wabak ini merupakan wabak yang serius. Ia juga pendedahan COVID-19 ini akan diadakan 5 hingga 14 hari. Seperti maklumat yang diberikan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, wabak ini mempunyai gejala atau simptom-simptom yang serius ataupun umum seperti batuk kering, demam dan juga susah bernafas. Seperti yang kita tahu, langkah-langkah pencegahan pun diamalkan oleh masyarakat Malaysia, iaitu membasuh tangan kerap, memakai pelitup muka dan juga mematuhi peraturan SOP. Kementerian Kesihatan Malaysia juga mewajibkan pemeriksaan dan juga pengasingan diri, iaitu kuarantin, kepada orang-orang yang mengadakan kontak rapat dengan pesakit COVID-19 ataupun mempunyai simptom-simptom berikut. Objektif pertama pembentangan kami adalah untuk memberi pendedahan lebih lanjut mengenai pandemik COVID-19 yang sedang berlanjutan kepada rakyat Malaysia kini. Objektif kedua adalah untuk mengenal pasti punca-punca berlakunya kewujudan pandemik COVID-19 ini di Malaysia. Objektif seterusnya untuk mengetahui kesan-kesan akibat penularan COVID-19 dari segi sosial dan ekonomi kepada rakyat Malaysia. Dan objektif yang terakhir adalah untuk mengkaji usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan Malaysia dalam membantu mengawal penularan wabak COVID-19 ini. Terdapat 4 masalah kajian pada kali ini. Yang pertama, bagaimanakah COVID-19 boleh tersebar hingga ke Malaysia? Yang kedua, dari segi sosioekonomi, apakah kesan-kesan yang dirasai oleh rakyat Malaysia semasa pandemik COVID-19 ini berluasa? Yang ketiga, adakah usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan membuahkan hasil seperti yang dijangkakan? Dan persoalan yang terakhir adalah, apakah tindakan selanjutnya yang akan diambil oleh pihak kerajaan Malaysia dalam mengawal penularan COVID-19 ini? Penularan COVID-19 di negara Malaysia merebak dan meluas hingga keluar kawalan. Sehubungan dengan itu, punca yang menyebabkan penularan COVID-19 adalah kerana kurangnya kesedaran dalam kalangan masyarakat Malaysia. Hal ini kerana rakyat Malaysia tidak mempunyai disiplin diri. Sebagai contoh, rakyat Malaysia tidak berdisiplin dalam menggunakan aplikasi MySejahtera. Seterusnya, sikap rakyat yang tidak mematuhi SOP iaitu prosedur operasi standard. Sehubungan dengan itu, segelintir rakyat tidak mematuhi SOP yang paling asas seperti penjarakan sosial atau fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, menggunakan alat perlindungan diri seperti memakai pelitup muka dan kerap mencuci tangan dengan menggunakan sabun Dettol atau
hand sanitizer yang dikenali sebagai cecair pembasmi kuman. Tambahan pula, masyarakat juga kurang ambil berat berkaitan kebersihan diri dan juga persekitaran. Seperti yang kita tahu, virus ini boleh merebak dengan senang apabila seseorang individu tersebut tidak membasuh tangan selepas memegang atau menggunakan peralatan tandas awam, paip, butang lift dan juga lain-lain. Hal ini membuktikan bahawa tangan merupakan ejen pemindahan virus COVID-19 apabila menyentuh bahagian badan yang sensitif seperti mata, hidung dan juga mulut. Selain itu, masyarakat juga mengabaikan kebersihan persekitaran. Sehubungan dengan itu, rakyat membuang pelitup muka yang telah diguna pakai di merata tempat tanpa mencuci pelitup muka tersebut dengan bersih. Dengan itu, kurangnya kesedaran dalam kalangan masyarakat Malaysia merupakan punca utama kewujudan pandemik COVID-19 di Malaysia. Okey, seterusnya adalah punca yang kedua. Punca dua adalah Kementerian Kesihatan Malaysia, kekurangan tenaga kerja dan kemudahan kesihatan. Isi utama dia adalah peralatan pelindungan peribadi bagi kegunaan petugas tidak mencukupi. Hal ini demikian kerana peralatan peribadi meningkat daripada 2 sehingga 10 kali ganda berbanding dengan keadaan normal. Selain itu, keadaan hospital juga yang sesak, ruang pesakit tidak mencukupi. Di samping itu, terdapat juga petugas kesihatan yang telah dijangkiti virus COVID-19 dan yang terakhir adalah petugas terpaksa bertugas melebihi waktu bekerja yang telah ditetapkan. Punca ketiga iaitu punca terakhir yang menyebabkan kewujudan COVID-19 adalah kerana kedatangan parti dan pekerja asing. Kedatangan parti dan pekerja asing merupakan satu masalah yang amat membimbangkan kerana mereka tidak melakukan ujian saringan COVID-19 dan hal ini meningkatkan kes COVID-19 di negara Malaysia. Sebagai bukti, Dr. Nur Isyam berkata bahawa sebanyak 270 kes baharu telah dicatatkan pada 4 Jun dalam kalangan bukan warga negara atau parti. Hal ini disebabkan oleh mereka menyembunyikan diri tanpa melakukan ujian saringan dan sanggup tinggal dalam keadaan yang sempit. Di samping itu, pekerja asing atau parti yang dikesan atau didapati positif COVID-19 melarikan diri daripada mendapatkan rawatan kerana mereka bimbang bahawa tidak boleh pulang ke negara asal mereka. Dengan itu, kedatangan parti dan pekerja asing merupakan punca ketiga yang memberi impak negatif dan meningkatkan kes COVID-19 di negara Malaysia. Kesan negatif dari segi ekonomi. Yang pertama ialah pekerja dibuang untuk mengurangkan kos. Semasa PKP dijalankan, menyebabkan kebanyakan syarikat dan peniaga tidak dapat mengekalkan perniagaannya. Mereka terpaksa menanggung kos tetap seperti sewa kedai dan kos berubah seperti gaji pekerja. Kesan kedua ialah siswa sukar memperoleh pekerjaan, pengangguran meningkat. Hal ini kerana mereka mempunyai tanggungjawab untuk membayar PTPTN. Dan seterusnya mereka tiada pengalaman kerja dan kekurangan kemahiran. Untuk memperoleh pekerjaan, mereka terpaksa menceburi pekerjaan yang tidak seiring dengan bidang pengajian. Kesan yang ketiga ialah kemelesetan ekonomi berlaku. Aktiviti ekonomi berbagai sektor dihentikan, termasuklah sektor pelancongan dan sektor perindustrian. Hal ini menjadikan peniaga mengalami kekurangan sumber disebabkan banyak sekatan. Contohnya, sektor pelancongan terjejas disebabkan oleh sekatan kemasukan pelancong asing dan pelaksanaan PKP di Malaysia. Kesan keempat ialah kedai fizikal terpaksa mengalihkan ke atas talian. Perniagaan atas talian boleh melalui Facebook Live, tetapi pada peringkat permulaan, mereka memerlukan masa dan tenaga untuk menarik pelanggan dan memahami operasi rangkaian untuk mempromosikan produk. Penjual dapat keuntungan, tapi tidak perlu menanggung kos tetap dan kos berubah. Pembeli buat transaksi secara mudah, iaitu online banking. Kesan kelima ialah penurunan kuasa beli masyarakat. Perbelanjaan seharian semakin meningkat oleh kerana masyarakat kehilangan pekerjaan dan menyebabkan mereka tiada sumber pendapatan. Jadi mereka terpaksa menggunakan wang simpanan untuk meneruskan kehidupan seharian. Hal ini menyebabkan mereka tiada lagi wang berlebihan untuk mengejar barang atau benda yang mewah dan berjenama. Akhirnya, pendapatan menurun, kuasa beli menurun, pungutan cukai menurun dan pendapatan negara menurun. Pandemik COVID-19 telah membawa beberapa kesan sosial di Malaysia. Yang pertama iaitu banyak orang terpaksa bekerja dari rumah semasa tempoh pelaksanaan PKP. Tetapi mereka dapat meluangkan lebih banyak masa untuk menemani ahli keluarga.
Mereka juga dapat menjimatkan masa kerana tidak perlu bertolak ke tempat kerja. Kesan sosial yang seterusnya ialah mereka dapat mencuba perkara baru seperti menguasai banyak kemahiran. Antara contohnya ialah kemahiran teknologi dan kemahiran memasak. Mereka dapat mempelajari cara melalui internet dan juga membeli barang secara atas talian. Selain daripada itu, mereka juga boleh cuba mencipta resepi sendiri di rumah. Kesan sosial yang ketiga ialah perubahan cara gaya hidup. Setiap orang perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia seperti memakai topeng muka, mengukur suhu badan, mematuhi penjagaan sosial dan sebagainya. Kesan sosial yang terakhir ialah kesihatan dan keselamatan masyarakat terjejas. Dari segi mental, banyak orang telah menghadapi tekanan seperti masalah pengangguran. Dari segi keselamatan, COVID-19 telah menyebabkan peningkatan skema yang terdapat di pelbagai platform untuk melakukan penipuan dan juga peningkatan kes jenayah seperti pencurian. Salah satu usaha dalam membendung COVID-19 adalah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Dalam tempoh PKP, masyarakat digalakkan duduk di rumah dan hanya seorang wakil keluarga boleh keluar untuk membeli barang keperluan. Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat bermaksud sebahagian aktiviti ekonomi dan sosial dibenarkan menjalankan tetapi perlu mematuhi dengan SOP. Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan maksud kerajaan Malaysia memberi lebih keleluasaan kepada masyarakat untuk menjalankan aktiviti kehidupan seharian seperti berjoging dan berbasikal. Tetapi aktiviti berkumpulan dan aktiviti yang melibatkan sentuh badan masih tidak dibenarkan untuk menghindarkan penyebaran wabak COVID-19. Okey, usaha dua adalah sinergi atau tindakan kerajaan, swasta dan NGO. Isi utama adalah kerajaan menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. PKP ini dikuatkuasakan selama 14 hari. Tindakan kerajaan juga adalah dengan memberikan bantuan kepada golongan yang terjejas akibat pandemik COVID-19 ini. Selain itu, tindakan bagi pihak swasta pula adalah pihak institusi perbankan komersial membantu menyokong ekonomi negara menjadi lebih stabil dan tidak merosot iaitu melalui cara penyediaan pinjaman sebagai modal kepada peniaga. Di samping itu, pihak kebajikan iaitu NGO juga tetap menghulurkan bantuan kepada golongan yang terjejas dengan pandemik COVID-19 ini. NGO membantu melalui dua kaedah iaitu dengan menghulurkan wang tunai dan menghulurkan bantuan dalam bentuk bungkusan makanan. Bantuan dalam bentuk bungkusan makanan adalah seperti minyak masak, beras, telur dan sebagainya. Usaha ketiga ialah Kerangka Holistik Bantuan Prihatin Nasional (BPN), diperkenalkan untuk meringankan bebanan rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia boleh memohon secara atas talian dan bantuan ini diberikan secara one-off. Cara pembayaran bantuan ini ialah secara ansuran melalui mengkreditkan ke akaun pemohon atau secara tunai. Jumlah yang diberi adalah mengikut kategori seperti B40, M40 dan juga bujang. Bagi kategori B40 dapat sebanyak RM1,600. Bagi kategori M40 pula, jumlah yang boleh dapat sebanyak RM1,000. Bagi kategori bujang, jumlah yang boleh dapat sebanyak 800. Pandemik ini memberikan beberapa pengajaran kepada manusia-manusia di dalam dunia ini. COVID-19 ini memperingatkan kita bahawa setiap orang di dalam dunia adalah sama tanpa mengira kaum, bangsa dan juga kekayaan ataupun reputasi. Oleh itu, kita perlu memperlakukan semua orang di dalam dunia ini dengan adil. Pengajaran yang kedua adalah manusia ini mempunyai hubungan yang mendalam antara satu sama lain. Seterusnya adalah kesihatan kita ini merupakan amat penting dan juga tidak berharga. Pengajaran terakhir adalah kepentingan bersama anggota keluarga. Kebanyakan komuniti di dalam dunia ini berlumba-lumba mencari kekayaan tetapi melupakan anggota keluarga. Dengan itu, saya ingin berucap beribu-ribu berterima kasih kepada petugas barisan hadap iaitu memberikan banyak
jasa kepada masyarakat untuk menghentikan rantaian wabak ini.